What's good guys? Selamat datang ke channel ni. Untuk video ni kita akan review Basilisk X Hyperspeed. Dia mouse Bluetooth daripada wireless mouse daripada Razer. Let's just get to it. Kotak dia tak adalah besar sangat, and seller ni dia ada bagi sekali face mask, so thank you. And bila kita tengok kotak ni, untuk buka dia akan satu plastik tab kat atas ni, so kita just koyak. Aku berhati-hati sikit sebab aku suka kumpul kotak ni, tak tahu kenapa. Kita tengok depan, kita ada Bluetooth connectivity, dia ada Razer punya 5G optical sensor, dan also Razer punya Hyperspeed wireless technology yang diorang claim 20% lagi laju daripada mouse Bluetooth biasa, mengelakkan cursor delay. And dia also ada dia punya adaptive frequency technology yang diorang claim akan sentiasa scan untuk memastikan kau punya connectivity stable lah untuk 2.4 GHz ni. And kita tengok tepi kotak, ada description Hyperspeed technology and all those things, what's inside. And belakang dia akan tunjuk apa yang ada pada mouse ni, product description lah, senang kata kan. And also kita punya tepi ni Razer punya signature green, and kita just boleh buka kat atas ni lah. Antara benda aku suka pasal kotak ni ialah dia ada dia punya tab atas ni, so just kita boleh tarik je macam gini. And dalam kita ada paperwork sikit, Razer punya welcome note, and also katalog ni dia ada apa yang kita perlu tahu, and also Razer punya stickers. Selain tu dalam ni dia turut bekalkan bateri and battery energizer instead of battery OEM, so thank you Razer. And ni dia produk yang kita semua tunggu. Dia agak simple, and kita boleh nampak Razer punya logo dekat atas palm area tu. And bila kita pusing dekat bahagian bawah, kita boleh nampak switch on 2.4 dongle ataupun Bluetooth. And untuk bunyi dia, nice and clicky. Kita buka area sini dan kita boleh nampak tempat untuk masukkan bateri, dan juga dia punya dongle untuk connect pada laptop. And kita boleh nampak dia tulis itu 2.4 and also Basilisk X H untuk nama mouse ni, Basilisk X Hyperspeed. And dia connect menggunakan magnets. Kita just masukkan bateri kat sini, dia gunakan satu je bateri. And kita letak je elok-elok dan dia akan automatic lekat sendiri. Bila kita on dia punya switch tu, untuk Bluetooth kita boleh nampak dia menyala warna biru. And kalau kita tukar ke 2.4 GHz, kita boleh nampak dia menyala warna hijau. And that's it. Bila aku first connect dongle mouse ni dekat laptop aku, dia sangat tak ada apa masalah sangat, just plug and play, simple macam tu je. And bila aku first guna, aku agak terkejut dengan betapa lembutnya mouse ni, even though aku just guna mouse ni atas meja, thanks to dia punya mouse feet kat sini dan dua atas ni. But to be honest, aku lebih prefer kalau dia letak lagi satu mouse feet dekat atas ni, supaya dia ada overall surface area coverage, untuk elakkan bila kita apply lebih pressure kat belah sini kan. But overall aku sangat suka penggunaan awal mouse ni. Selain daripada tu, mouse ni juga agak ringan, to be honest. Berat dia lebih kurang dalam 90 gram. Tapi yang buat dia berat ialah sebab bateri ni. Itu yang menambah berat dia lah. Kalau tak ada bateri, dia actually agak ringan. And bercakap pasal bateri, dengan satu bateri AA, kita boleh dapat lebih kurang 480 jam menggunakan Bluetooth connection, dan juga 240 jam menggunakan kita connect dengan dia punya 2.4 GHz punya connection. Kalau korang tengok dekat bawah scroll wheel ni, korang akan nampak dia punya DPI switch. Dekat sini mouse ni dia boleh simpan onboard memory DPI. In case korang ada nak guna mouse dekat laptop lain, korang terus boleh dapat korang punya preferred DPI
walaupun korang tak perlu setting apa-apa. By default, mouse ni dia akan ada 5 stage, and bila korang dah connect dekat laptop korang sendiri menggunakan Synex 3.0 and configure benda lah ni, dia akan pop up dekat screen bila korang tukar dia punya DPI. By default dalam ni akan ada 5 stage macam aku cakap tadi. Ada 3500, 7200 dan yang paling tinggi 16000. Dan kita boleh cycle back ke 800 DPI dan juga 1800 DPI. 1800 tu yang aku prefer guna so far on a daily basis. Kalau korang perasan tadi, memang mouse ni dia akan ada texture macam rubber texture dekat belah bahagian ibu jari dan juga dekat belah kanan di mana jari manis dan jari kelingking korang akan duduk. Bagi aku texture ni sedap untuk disentuh dan dia memberikan lagi banyak grip lah pada mouse ni. Lepas korang dah install Razer Synapse dekat dalam laptop korang and connect mouse ni pada software tu, korang actually boleh setting beberapa benda termasuk button-buttons yang ada dekat atas mouse ni, including side buttons ni. Dalam software korang boleh nampak dia setiap button punya label. And kalau korang tengok dekat belah atas kanan tu, dia ada dia punya battery level. So senanglah kalau kita nak tengok. And sini kita boleh import dan export setting lain. And button-button lain pun kita boleh ubah macam-macam function, macam DPI clutch ataupun media tools and everything. Untuk aku personally, aku jadikan side buttons tu sebagai media volume up and volume down. Sebab yalah, nak memudahkan dengar lagu semua kan, because aku pun rajin sangat guna YouTube. Tapi at the same time, kalau nak main game ke apa, aku akan tukar ke default punya setting. Sebab aku takut aku tertukar volume waktu main game. Kita juga boleh ada setting lain kat sini, hyper shift, yang kita boleh ubah setiap satu button tanpa mengubah fungsi asal button tu lah dekat dalam mouse. And sini korang pun boleh nampak banyak gila yang korang boleh ubah depending on penggunaan macros, nak launch program ke apa. And selain tu kat sini korang boleh set up korang punya DPI stages, korang boleh adjust polling rate and apa semua tu kalau korang jenis yang suka tinker dengan tu, dengan korang punya settings. Korang juga boleh buat mouse max surface calibration kalau korang yang guna benda tu. Kalau kita tengok belah kanan ni, korang boleh actually pilih daripada beberapa mouse Razer sendiri untuk dapatkan penggunaan yang lebih optimum lah untuk penggunaan mouse korang. Tapi actually kat sini ada yang mengatakan tak semua mouse Razer ada dalam list ni, but maybe dia akan upgrade list ni pada masa akan datang, who knows. And lastly, sini pun korang boleh adjust dia punya power usage, di mana korang boleh tengok dia nak sleep berapa lama sebelum ada penggunaan. Kalau kita tukar ke Bluetooth punya mode, connection pun agak simple. Bila kita buka Bluetooth punya setting dekat dalam laptop pun, dia terus keluar tanpa perlu tunggu lama untuk cari ke apa. Kalau korang tengok kat bawah tu, dia turut akan paparkan battery level. Selain tu, mouse ni juga boleh digunakan dekat iPad aku. iPad ni 6th generation, memang boleh connect dan senang nak guna. And to be honest, ni first time aku connect mouse dekat iPad, so benda ni agak amazing bagi aku. And also mouse juga boleh connect pada Android phones. Just buka setting Bluetooth, cari mouse punya nama, and then kita terus boleh connect, dan dia akan keluar cursor macam ini. So, personal opinion and experience bila aku guna benda lah ni. Untuk hari pertama aku guna benda lah ni, sangat mind blowing. Sebab before this pun aku guna mice ataupun mouse Bluetooth yang biasa dan sangat tak sedap nak guna. Let's be honest here. Penggunaan dari segi main game serius, sebab dia ada Razer punya hyperspeed technology. Tak rasa macam korang tengah guna mouse Bluetooth. Setiap movement sangat accurate, and
kau akan rasa macam kau guna mouse wired kalau kau guna mouse ni. Hi guys, so Learn from Future here. Aku cuma just nak tambah sikit sepanjang aku edit video ni. Aku juga guna mouse ni. So long story short, penggunaan tak ada rasa apa-apa gangguan pun. And just nak tambah point sikit lah, just a few tips if kau nak guna mouse ni. Kalau korang guna untuk daily basis, like let's say buat kerja, guna Microsoft Word, Facebook, on all of those things, just aku recommend kita guna Bluetooth. Sebab ni untuk memanjangkan jangka hayat bateri. So if korang perlukan gerakan yang tepat, so better tukar ke 2.4 GHz wireless dengan just satu flip of the switch, and then just teruskan. Then bila dah habis, just tukar balik ke Bluetooth. Sebab tu bagi aku akan memanjangkan jangka hayat bateri theoretically. And to make things better, just cari satu bateri yang rechargeable tu, masukkan je dalam tu. So dari situ kau boleh jimat dari segi pembelian bateri. So yeah, rasa tu je kot daripada Learn from Future. Kita akan kembali kepada Mamat ni. Dari segi harga bagi aku agak berbalik, even though dia agak mahal sikit, around 165 at the time aku beli mouse ni. Aku akan bagi link dekat description kalau korang berminat nak beli mouse ni. Dari segi keselesaan nak menggunakan mouse ni, sebab tangan aku jenis yang besar sikit, so actually kalau aku guna mouse selama ni pun aku akan guna claw method. Tapi disebabkan mouse ni dia agak lebar dan tinggi sikit, dan aku tak ada masalah nak guna palm grip untuk mouse ni. So final verdict, adakah aku akan recommend mouse ni? Yes. Dengan harga yang dia tawarkan dan juga teknologi yang kau boleh dapat, kelebihan yang kau boleh dapat dengan mouse ni, kalau kau nak mencari mouse wireless on the go, aku sangat recommendkan mouse ni. So yeah, that's it from me. Aku harap review ni dapat membantu korang untuk mencari mouse kalau korang memang tengah mencari mouse pun. I don't know, hit the like, subscribe, buat je apa yang korang nak, aku tak kisah. And yeah, subscribe kalau korang nak, because usually aku akan buat review-review tech macam gini. And actually aku ada hutang channel ni satu video yang tak tahu bila aku buat benda tu. Anyhow, so stay safe musim COVID ni, and I'll see you guys dekat video yang next or whatever. See ya.